على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama dalam meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhammad Al-Jurdani Ad-Dimyati radhiyallahu taala anhu, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-13. Al-haditsu ats-tsalitsah asyara. Min alamati kamalil imani hubbukal khaira lil muslimin. Di antara tanda sempurna iman seseorang tersebut adalah kecintaanmu terhadap kebaikan kepada golongan muslimin. An Abi Hamzah bi sanadin al-muttasil ila al-Imam an-Nawawi qala An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qadimi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daripada Abi Hamzah Anas bin Malik, Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang merupakan khadim Rasulullah, yakni khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di kalangan kamu sehinggalah dia mencintai apa yang didapatkan oleh saudaranya seperti mana dia mencintai pada yang dia perolehi pada dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Min tarjamati Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini biografi Sayyidina Anas bin Malik. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kannahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hamzah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kunyah. Kunyah maknanya yang ada abu, ada ummu di depan. Itu kunyah yang diletakkan oleh Nabi kepada Sayyidina Anas dengan Abu Hamzah. Li'annahu kana yajtani biqillatan baqlatan. Li'annahu kana yajtani baqlatan يقال لها حمزة لكونها كانت حامزة أي فيها هموضة ويقال إنها الرجلة. Jadi di sini disebut bahawa kenapa Nabi SAW menyebutkan dia dengan Abi Hamzah, karena beliau yajtani baqlah. Nah, baqlah ni macam sejenis daripada, orang panggil apa baqlah? Sayuran. Yang dipanggil dengan Hamzah. Likauniha kanat hamizah ay fiha humudah. Dan juga dikatakan bahawa innaha ar-rajilah. Rajilah ni pun sejenis tumbuhan kalau tak salah, nanti kita tengok. Dia sejenis tumbuhan macam bunga. Baqlah dipanggil. Ataupun disebut juga dengan rajilah. Panggil baqlatul hamqa dipanggil. Rajilah ataupun baqlatu al-hamqa. Ni jenis bunga dia. Nah, tengok. Ni bunga dia macam ni. Baqlah dipanggil ataupun rajilah. Sama. Maka digelar dia dengan Abu Hamzah. Wa ummuhu, jadi bukan kerana anak dia nama Hamzah, li'annahu kana yajtani baqlatan yuqalu laha Hamzah likauniha kanat hamizah ay fiha humudah. Jadi daun ni ataupun bunga ni, tumbuhan ni padanya humudah, maksud dia pahit. Yang disebut juga dia dengan rajilah. Nama buah, nama bunga ni atau nama tumbuhan tersebut. Wa ummuhu Ummu Sulaim. Ibu Sayyidina Anas namanya Ummu Sulaim. Tazawwajaha Abu Talhata ba'da mauti Malik. Dikahwini oleh Abu Talhah, bapa tiri beliau, setelah kematian Malik.
yakni ayah Sayyidina Anas. Qila innaha qatabaha qabla an yuslima. Jadi dia meminang Sayyidatina Ummu Sulaim sebelum dia masuk Islam. Yani Sayyidina Abu Talhah meminang Ummu Sulaim, Sayyidatina Ummu Sulaim sebelum masuk Islam, qabla an yuslima. Faqalat lahu amma inni fika la raghibah wa ma mithluka yurad. Katanya, aku pun suka juga dengan kamu, kata Sayyidatina Ummu Sulaim. Amma inni fika la raghibatan wa ma mithluka yurad. Dan orang seperti kamu tidak ditolak. Mungkin Sayyidina Abu Talhah ni orangnya segak dan juga bagus orangnya. Tapi kata Ummu Sulaim, walakinnaka rajulun kafir. Tapi kamu orang kafir. Wa ana imra'atun muslimatun. Dan saya pula perempuan muslimah. Fa in taslam, kalau kamu masuk Islam, fadzalika mahri la as'aluka ghairah. Kalau kamu masuk Islam, ataupun aslama yuslimu tuslim. Fa in tuslima. Boleh tak? Aslama yuslimu tuslim. Maksudnya, fa in tuslima fadzalika mahri la as'aluka ghairah. Maka itulah maharku yang aku tidak akan meminta selain daripada mahar tersebut. Maksudnya mahar Sayyidina Abu Talhah adalah Islam. Fa aslama Abu Talhata wa tazawwajaha. Maka Abu Talhah masuk Islam dan berkahwin dengan Sayyidatina Ummu Sulaim. Dalam riwayat disebutkan bahawa Nabi memuji mahar tersebut. Ini sebaik-baik mahar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Madinata, dhahabat ilaihi wa ma'aha waladuha Anasun. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, maka Sayyidatina Ummu Sulaim pergi kepada Nabi bersama dengannya anaknya Sayyiduna Anas. Faqalat lahu, maka kata Sayyidatuna Ummu Sulaim kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khudh hadha ghulaman yakhdimuk. Jadi ya Rasulullah, tolong ambil anak ini menjadi khadam. Faqabilahu, maka Nabi menerima hadiah tersebut sebagai khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana umruhu hina idzin 10 sinin, dan umurnya pada ketika itu adalah 10 tahun. Sayyidina Anas umurnya 10 tahun. Wa qila aqallu min dhalik. Katanya aqalla min dhalik, lebih kurang daripada itu. Wastamarra fi khidmatihi ila an tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Dan beliau terus berkhidmat kepada Nabi sehinggalah Nabi wafat dan Nabi redha dengannya. Wa ruwiya anhu annahu qala qadimtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Dia sendiri menyebut, Sayyidina Anas sendiri mengakui bahawa beliau berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Wa yurwa 9 sinin. Dalam riwayat sebut 9 tahun. فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. Dan Nabi tak pernah sebut kepada aku sepanjang khidmat kepada Nabi, kalau dengan perkara yang aku lakukan, Nabi tak pernah kata, kenapa kamu buat macam ni? Dan Nabi juga tidak pernah berkata kepada benda yang aku tidak buat, kenapa kamu tidak buat? Tamam? Ini dalil kepada apa? Dalil kepada dua perkara. Sama ada yang pertama, akhlaknya Rasulullah yang sangat agung, dan Nabi tidak mengambil perhatian tentang perkara dunia. Kalau Sayyidina Anas hatta melakukan kesilapan sekalipun, dimaafkan oleh Nabi. Itu satu. Yang kedua, mungkin dengan maksud, kata sebahagian masyayikh, Sayyidina Anas orang yang sangat menjaga hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak buat melainkan kesemuanya diredai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada benda yang Nabi nak komplain. Kenapa? Karena dibuat oleh beliau mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicerita oleh beliau, wa kuntu waqifan asabbul ma'a ala yadayhi. Satu hari aku berdiri menuang air di atas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a ra'sahu faqala. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya lalu berkata kepada aku, ala u'allimuka thalatha qisalin tantafi'u biha. Nak tak aku ajar kepada kamu 3 perkara, 3 adab yang kamu akan bermanfaat dengan 3 adab tersebut. Faqultu, kata beliau, bibala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah.
Bahkan ya Rasulullah, sangat aku nak pengajian tersebut atau pengetahuan tersebut demi ibu dan ayahku dikorbankan semata-mata untukmu ya Rasulullah. Nabi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Faqala, ini bahasa orang panggil ta'zim yang tinggi. Jadi demimu sanggup aku korbankan ibu ayahku. Faqala mata laqita. Itu kalau bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, maksudnya dengan sumpah dengan ibu ayahnya semata-mata untuk Nabi. Ada satu lagi perkataan sebut fidaka ummi fidaka abi ya Rasulullah, maksudnya aku korbankan ibu ayahku sanggup untuk mempertahankanmu ya Rasulullah. Faqala mata laqita min ummati ahadan fasallim alaihi yatul umruka. Bila mana kamu bertemu dengan seorang di kalangan umatku, maka bagilah salam kepada dia, maka akan panjang umurmu. Wa idza daqalta baitaka fasallim alaihim yuksiru khayra baitik. Kalau kamu masuk rumah pula, bagi salam kepada yang ada di dalam rumah tersebut, maka akan banyak kebaikan masuk ke dalam rumahmu. Jangan lupa, jumpa orang Muslim, umat Nabi Muhammad, bagi salam. Bagi salam pula bukan mesti kita kenal je, tak kenal sekali. Lepas tu disebut dalam hadis, Nabi kata apa? Afshus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Bagi salam kepada orang yang kamu kenal dengan orang yang kamu tak kenal. Dan yang kedua, masuk rumah, bagi salam kepada ahli dalam rumah tadi. Akan membanyakkan kebaikan ke dalam rumahmu. Yang ketiga, dia wasalli salatad duha. Tunailah salat duha, fa innaha salatul awwabin al-abrar. Ini salat orang-orang yang awwabin. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin anhu annahu qala, dalam riwayat daripada beliau juga, beliau mengatakan, qadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Fama sabbani qattu. Yang baca qattu. Tidak pernah sekali pun Nabi mencela aku. Pernah sekali Nabi tinggi suara mencela aku. Wama darabani darbatan. Nabi tak pernah pukul aku walau sekali. Walan taharani. Dan Nabi juga tidak pernah, intahar maksudnya menggertak beliau. Wala abusa fi wajhi. Dan Nabi juga tidak menunjukkan wajah yang masam di depanku. Wala amarani bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabani alaih. Dan Nabi tidak pernah mengarahkan kepadaku dengan satu urusan dan aku terlambat dengan urusan tersebut, lalu Nabi mencela aku. Tak. Fa in atabani ahadun, kalau seorang mencela aku, qala, maka Rasulullah akan mempertahankan, mengatakan, da'uhu, biarkan dia, walau qaddarallahu syai'an kana. Bila Allah dah tetapkan sesuatu, maka berlaku. Jadi kalau tentu Sayyidina Anas ada bagi jatuh pinggan, pecah pinggan tadi. Ada seorang isteri Nabi marah. Katanya, bagi pecah pinggan, marahlah, pinggan pecah. Maka kata Sayyidina Rasul, da'uhu, biarkan dia. Walau qaddarallahu syai'an kana. Allah Ta'ala dah takdir dah, buat macam mana? Nak pecah. Itu punya sayang Nabi dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata beliau 10 tahun Nabi tak pernah cela, Nabi tak pernah pukul, Nabi tak pernah gertak, Nabi tak pernah masam muka di depan aku, Nabi tidak pernah mengarahkan aku dengan sesuatu dan aku terlambat dan Nabi marah. Pernah sekali Nabi arahkan Sayyidina Anas dengan satu kerja, kemudian beliau pun pergi nak buat kerja tu lah. Dia tengok budak-budak pakai duk main, dia pun main sekali. Dia budak lagi, umur 10 tahun. Jadi Nabi suruh buat kerja, dia pun pergi lah nak buat kerja. Sampai tengah jalan, tengok kawan-kawan duk main, dia pun tumpang main. Nabi tunggu lama, awak tak main ni. Tak tengok jam mana dah. Tengok awak lama tak main ni. Nabi pun pergi, tengok duk main. Nabi tengok dia main. Dia pun tengok-tengok Nabi, terus teringat, dia kata lari pergi buat kerja. Pergi buat kerja yang Nabi suruh tu. Dan Nabi tak marah. Nabi tak marah pun. Ni orang panggil berkasihnya Nabi dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qalat ummuhu yawman. Satu hari ibunya Sayyidina Anas mengatakan, ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas, ud'ullaha lah, ud'ullaha lahu. Ini anaknya qadim kamu yang kecil ini. Khuwaidim ni tasghir kepada qadim. Qadim, Khuwaidim.
Yang ini tasghir. Maksudnya dikecilkan. Maksudnya kata ini khadam kecilmu ya Rasulullah. Ini kekasihmu, khadammu yang kecil ini, doakanlah dia dengan kebaikan. Ud'ullaha lahu. Maksud doa dengan lahu, dengan kebaikan lah. Bukan ud'ullaha alaih. Doa alaih. Baik. Itu ud'u alaih. Jadi maksudnya doa tak elok. Ini doa yang baik sebab ada lahu. Faqala, maka Nabi pun doa, Allahumma aksir ma lahu wa waladah wa atil umrahu waghfir zambah. Ya Allah, ampun, banyakkan hartanya dan anaknya, panjangkan umurnya dan ampunkan dosanya. Wa yurwa, diriwayatkan, badalul akhirah, yang akhir sekali, waghfir zambah tadi diganti dengan apa? Wa adqilhul jannata, masukkan dia ke dalam syurga. Dalam sebahagian riwayat disebut wa barik lahu fi, dan berkati dia dengan perkara tersebut. Ada doa macam tu. Qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, berkat doa Nabi, falaqad ruziqtu min sulbi siwa waladi mi'atan wa qamsatan wa ishrina, ay zukuran. Itu dia. Aku direzekikan oleh Allah daripada tulang sulbiku. Ini siwa waladi ini. Siwa waladi ini masuk sekali dengan cucu. Ada berapa? 125 orang. Itu dia. Anak dengan cucu. Siwa ni apa dia? Maksudnya siwa? Termasuk kan? Tak termasuk. Tak termasuk. Dilahirkan daripada keturunan dia ni anak-anak saja 125 orang. Wildan. Kat 18 sikit. Ini 125. Ai zukuran. Walam yurzaq illa ibnataini ala ma qil. Dia tidak direzekikan dengan anak perempuan, melainkan 2 orang saja. Hak lain semua lelaki. 125 orang lelaki. Ni orang panggil apa? 12 pasukan bola. Ya. Wa inna bustani, kebun aku, la yusmiru fis sanati marratain. Berbuah dalam 1 tahun 2 kali. Orang lain berbuah sekali saja. Kebun beliau 2 kali. Dan dalam kebun dia pula, wa fihi raihan yaji'u minhu rihul miski. Dan dalam kebun aku ni ada bunga raihan yang datang daripadanya bauan misik. Bau kasturi. Ni bunga raihan tapi bau macam kasturi. Ni ajaib. Walaqad baqitu hatta saimtul hayata. Dan aku ni panjang umur sampai aku dah bosan dah hidup, kata dia. Hatta saimtul hayata, aku dah bosan dah. Wa ana arjur rabi'ah, dan aku harapkan yang keempat, apa dia? Adkhilhul jannah, masuk syurga. Itu yang aku harap, kata beliau. Wa ana arju ar-rabi'ah, jangan baca silap, aku berharap isteri yang keempat. Tak. Yang keempat ni yang sebut ni kan, Nabi doakan aksir malahu 1, wa waladah 2, atil umrahu 3. Yang keempat apa dia? Adkhilhul jannah. 4. Itu yang diharap oleh beliau. Itu wa ana arju ar-rabi'ata. Itu aku harapkan yang keempat, iaitu masuk syurga. Dan beliau semestinya lah ahli syurga. Kenapa? Karena dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaka lahu qayyimuh, ay al-qa'im bi umurih, 'atsha ardihi. Satu hari orang yang bertugas bekerja di kebunnya Sayyidina Anas mengadu, kata 'atsha ardihi, maksudnya kebun dia perlukan air, dia kering. Fatawadda'a, maka beliau pun berwudu, wa kharaja ila al-bariyah wa shalla rak'atayn wa da'a. Lalu beliau menunaikan solat 2 rakaat dan berdoa di kebunnya. Fasarat sahabatun hatta ghashiyat ardah. Maka datanglah satu awan datang, awan mendung datang, dan kemudian turun hujan di tempat selepas sembahyang. Ini kata doa Sayyidina Anas ni mustajab. Ai ghattatha wa sataratha, menutupi apa ni kawasan pada waktu tersebut dengan awan tersebut, lalu turunlah hujan. Wa matarat hatta mala'atha. Turun hujan sampai memenuhi tanahnya. Fa arsala ghulamahu faqala wa qala, maka dia pun mengutuskan hamba dia tadi, lalu dia kata kepada hamba tersebut, unzur aina balagat hadhihi. Pergi tengok Sat, awan tu sampai kat mana? Awan mendung tu sampai di mana? Fa nazara fa idza hiya lam ta'du ardah. Dia tengok balik, rupa-rupanya tak lebih pun pada kebun dia. Awan tadi hanya mai turun atas kebun dia saja. Ai lam tatajawazha,
Wa fi riwayatin lam ta'duha na'am illa yasiran. Jadi tidak melebihi kawasan tanah beliau melainkan sedikit sahaja. Wa dzalika fi saif, dan tu pada musim panas. Musim panas biasa tak turun hujan, tapi di kebun beliau hujan turun. Tu Arab dia akan buat pengairan siap-siap. Sayyidina Anas pergi duduk dalam kebun dia, angkat tangan doa, sembahyang 2 rakaat, turun hujan. Wa kana yusalli fayutilu al-qiyamah hatta taqattara qadamahu daman. Tamam? Sayyidina Anas menunaikan solat dan panjang berdiri beliau sampai terkeluar daripada kakinya darah. Ni, pecah kaki-kakinya, keluar darah kerana terlalu banyak, terlalu lama berdiri mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tawarramat qadamah, dalam hadis sebut kata Nabi sampai pecah kaki Nabi disebabkan kerana panjangnya berdiri. Di sini dalil bahawa berdiri adalah rukun yang afdal, paling afdal. Sujud dibandingkan dengan berdiri, berdiri lebih afdal. Sujud adalah rukun yang paling afdal untuk berdoa. Tempat doa sujud. Tapi antara sujud dengan berdiri, berdiri lebih afdal. Sebab tu Nabi berdiri lama. Wa kana idza khatama al-Qur'ana, dan beliau kalau khatam Quran, jama'a waladahu wa ahla baitihi wa da'a lahum. Dia kumpulkan anak-anaknya dan juga ahli keluarganya dan berdoa bersama dengan mereka. Doa dengan kebaikan. Anak cucu saja pun, anak saja ada 105 orang. Campur anak cucu semua kat 40 orang dalam riwayat. Yang mai kenduri dia anak cucu ya. Tak payah panggil orang lain. Ini ni cucu. Ini anak. Ini cucu. 125. Alhamdulillah Sayyidina Anas kenal semua anak-anak dia. Alhamdulillah. Ya. Wa ghada ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam samana ghazawatin. Dia berperang bersama dengan Nabi 8 peperangan. Wa aqama bil Madinati, dan beliau tinggal di Madinah. Wa syahidal futuha, dan beliau melihat pembukaan kota setelah mana wafatnya Rasul. Summa qatana al-Basrata wa mata biha sanata 93 fi zaman al-Hajjaj. Dan beliau kemudian tinggal di mana, di Qutnul Basrah, dekat dengan Basrah, dan wafat di sana pada tahun 93 Hijriah. 93 maknanya orang panggil apa, antara sahabat yang terakhir wafat, dan beliau wafat di Basrah pada zaman Hajjaj. Waqtulifa fi umrih, dan khilaf ulama pada umurnya. Berapa umur Sayyidina Anas waktu wafat? Faqila innahu 99 sanah. Umurnya waktu itu 99 tahun. Waqila 106, 106 tahun. Waqila wa thalathah, 103 tahun. Waqila wa 10, 110 tahun. Waqila wa 7, 107 tahun. Ada minta maaf, wa 7 maksudnya apa ni, 117 tahun. 10 wa 7 maksudnya 117. Waqila wa 20. Tamam? Lebih kurang dalam umurnya 120 tahun. Ada khilaf banyaklah. Wa awsa Thabitan al-Bunani, dan beliau mewasiatkan kepada menantunya Sayyidina Thabit al-Bunani. Dan Thabit menantu beliau, alim hadis, rawi, yakni tabi'in agung. Beliau waktu wafat, Sayyidina Thabit waktu wafat, dia pernah doa kepada Allah, dimatikan dia dalam keadaan solat. Jadi waktu dimakamkan beliau, masuk dalam kubur, bangun dia semayang. Sayyidina Thabit al-Bunani menantu Sayyidina Anas. Dia sebab dia pernah wasiat, dia pernah doa agar dia mati dalam keadaan solat. Dan dia mati dalam keadaan solat tu. Bukan solatnya, dia bangkit solat waktu dah mati dah. Waktu nak tanam tu, dia bangun semayang. Kalau kita buka balik kain kapan, tengok hidup balik apa, dah orang tahu dah dia dah meninggal, maka dia pun tanam masa tengah dia duduk semayang. Sebab dia dah mati dah waktu tu. Tu karamat beliau. Apa dia nak wasiat kepada Sayyidina Thabit al-Bunani? An yaj'ala tahta lisanihi sya'ratan kanat indahu min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia wasiat kepada Sayyidina Anas, wasiat kepada menantu beliau Thabit al-Bunani agar meletakkan di bawah lidahnya satu helai rambut daripada rambut Nabi yang ada pada beliau. Dia suruh letak rambut tu di bawah ni. Itu dia. Tu apa dia orang panggil? Tu orang panggil tabarruk dengan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku. Fafa'ala, lalu dilakukan sedemikian.
wa ghassalahu Muhammad ibn Sirin, dan beliau dimandikan oleh Muhammad bin Sirin. Nah, Imam Muhammad bin Sirin terkenal dengan tafsir mimpi. Tapi dia bukan tafsir mimpi saja. Imam Muhammad bin Sirin menantu Sayyidina Abi Hurairah. Nah, dan beliau adalah alim besar, mujtahid mutlak. Ini bukan orang biasa ni, Muhammad bin Sirin. Muhaddis kabir. Wa huwa akhiru man mata min as-sahabati bil Basrah. Ni. Beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di Basrah, iaitu Sayyidina Anas. Wa dufina fi qasrihi ala nahwi farsakhin wa nisfin minha. Dan beliau dimakamkan di Basrah, di istana beliau. Qasrihi, di istananya beliau yang lebih kurang farsakh wa nisf, maksudnya satu farsakh setengah daripada apa ni, Basrah. Ini jarak dia lah. Satu farsakh lebih kurang dalam apa? Saya tak ingat lah. 11 kilo kan? Tak ingat lah. Tengok boleh. Berapa, mana ni? Siapa dia? Ada tulis? Afif, ada tulis? Farsakh? Tak ada. Lepas tak ada handset, lepas tak ada tengok. Cari kalau boleh. Ruwiya lahu 2,100 hadithin. Nah, wa 86 haditha. Beliau meriwayatkan daripada Nabi berapa hadis? 2,286 hadis. 2,286. Minha ma zakarahu anhu al-musannif biqaulihi, dan antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh musannif, iaitu Imam Al-Nawawi dalam kitab ini, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aduh, esok insya-Allah kita sambung itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.